Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhillah wa kurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kita ambil sikit atas tu cabangnya. Far'un wali yang kaya. Ambil sikit situ. Muka surat 337. Bawah sekali. Wali yang kaya. Ini far'un. Far'un tu cabang. Cabang daripada masalah yang telah lepas. Right? Kata dia, wali tidak berhak. Wali ni, dikendaki wali di sini ni, bapa ataupun datuk ataupun seseorang yang diamanahkan. Jadi bapa ataupun bapa saudara ataupun datuk ataupun orang yang diamanahkan untuk menjaga harta anak. Okey, jadi wali macam tu tidak berhak, tidak boleh. Kalau dia ambil juga ada tafsil, ada huraian. Tidak berhak mengambil sejumlah ataupun jumlah yang tertentu harta anak pewaliannya secara mutlak. Maksud secara mutlak tu ialah sama ada bila diserahkan dia tu jadi wali, terganggu kerja-kerja dia ataupun tidak. Contohnya gini ya. Itu dah kematian bapa. Bapa tu tinggal harta banyak. Itu masih lagi belum baligh. Masih kanak-kanak. Jadi
diserahkan itu kepada seseorang. Katalah diserah kepada datuknya. Okey, datuknya katalah datuknya tu pekebun ataupun penoreh getah. Jadi dia sibuk jaga anak cucu dia tu. Adakah terganggu? Adakah terganggu pekerjaan dia? Jaga budak tu sampai tak boleh pergi motong getah. Tu cara mutlak tu. Maksudnya secara mutlak maknanya sama ada pekerjaan dia terganggu ataupun tidak terganggu, maka hukumnya dia tidak boleh mengambil upah ataupun sejumlah harta ataupun jumlah yang tertentu atas anak yang dipeliharanya itu, dengan syarat. Apa syaratnya? Jika dia itu orang kaya. Kalau si datuk tu orang kaya, maka dia tak boleh ambil harta cucu dia yang ditinggalkan oleh bapa. Bapa budak tu, bapa cucu dia tu, bapa kepada cucu dia tu orang kaya. Bila bapa tu meninggal, cucu anak dia dapat harta banyak. Budak tu tak boleh nak tasarruf harta lagi. Dia tak boleh nak nak berbelanja harta. Dia tak pandai nak menggunakan harta. Jadi lantik wali. Wali tu tak boleh ambil harta anak tu. Sama ada terganggu ataupun tidak pekerjaan dia. Itu dengan syarat jika dia itu orang kaya. Itu kalau orang kaya dia tak boleh ambil. Tapi kalau orang miskin boleh ke? Tengok. Jika dia orang fakir. Kalau dah sebut fakir tu miskin apatah lagi lah. Mana miskin, fakir, miskin tu maknanya satu hukum lah. Jika dia, yakni wali tu orang fakir, dan kerana tugas pewaliannya itu menjadi terputus dari pekerjaan sebab dia nak jaga budak tu, sampai dia terpaksa berhenti kerja. Dia terpaksa tak ada pekerjaan, tidak ada tidak ada hasil nak jaga, nak makan minum dia tak ada. Baik. Yang macam tu boleh tak? Maka boleh mengambil sejumlah nafkah yang diperlukan sahaja. Dia tak boleh ambil lebih. Contohnya kat jangan, keperluan dia, si wali tu lepas dia putus belanja semua tu, keperluan dia makan, keperluan asas tu, keperluan asas. Dia tak boleh ambil lebih daripada keperluan asas. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal sahaja. Dia tak boleh ambil lebih daripada keperluan. Contohnya tak boleh ambil nak isi minyak kereta kecuali bersangkut dengan anak yang dia jaga. Nak bawa pergi hospital ke, tapi ambil duit tu nak isi minyak kereta, nak jalan-jalan tak boleh, nak melancong tak boleh. Macam tu. Jadi boleh ambil, tapi sebab tu dari sini maka boleh mengambil, yakni boleh si wali mengambil sejumlah harta, sejumlah perbelanjaan, jumlah nafkah yang diperlukan. Kalau sebut dalam kitab Arab dia kata faqat, sahaja, tak boleh lebih daripada keperluan si wali, tak boleh. Baik. Okey, itu kalau dia fakir ataupun dia miskin. Tadi kalau dia kaya langsung tak boleh ambil. Sebab tu kan zaman kita ni kan banyak atau orang buat rumah anak yatim, rumah fakir miskin kan. Boleh tak dia ambil orang infak tu, boleh dia guna tak? Tengoklah kalau dia tu orang kaya, maka dia tak boleh ambil. Tapi kalau dia tu orang miskin, dia pun bergantung dengan infak orang, maka dia boleh ambil. Tapi boleh ambil sekadar yang diperlukan sahaja, tak boleh lebih. Kalau ambil lebih, yang lebih tu hukumnya haram.
Yang lebih itu hukumnya haram. Sebenarnya dalam masyarakat kita ni banyak yang menggunakan harta anak yatim, fakir miskin ni banyak. Mungkin tak tahu hukum lah. Tapi kita dah tahu hukum ni tak boleh. Okey, macam Kak Jam, ambil anak angkat. Anak angkat tu contohlah, anak angkat tu walaupun tak diwalikan pada kita sekalipun, tapi kita ambil anak angkat. Anak angkat tu ada harta. Boleh tak kita ambil harta dia? Tak boleh kalau kita tu orang kaya. Tapi kalau kita tu orang miskin ataupun fakir, ambil boleh ambil, tapi sekadar keperluan sahaja. Baik. Okey, katalah si wali tu kan tadi dia fakir, dia miskin, fakir, dia miskin. Tiba-tiba orang infak, orang bagi ataupun dia bekerja. Setelah menjadi kaya, setelah si wali yang fakir tu jadi kaya, tidak wajib mengembalikan ganti dari yang ia ambil itu. Tak wajib. Tapi disebut tak wajib ganti, tak wajib kembalikan balik. Tapi kalau dia nak kembalikan juga, boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Boleh. Sebab tu masalah ni kalau buat lebih pada tu tak ada masalah dalam ibadat ni. Contoh, kita nak bayar zakat fitrah. Anak kita katalah ada 5-6 orang kan. Seorang segantang, ada 5 gantang dah. Kalau 5 orang kan, masuk mak bapak tu 7 gantang. Kita nak bayar 10 gantang. Boleh tak? Alah, Masya Allah, ahlan wa sahlan lah, macam tu. Tak masalah, jangan kurang aja. Lebih tak apa. Itu dalam masalah berjaga-jaga dalam ibadat. Baik. Al-Asnawi berkata, ini Imam Asnawi, salah seorang daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Demikian itu adalah hukum untuk wasi. Wasi itu ialah orang menerima wasiat. Wasi itu ialah orang yang menerima wasiat. Katalah orang terima wasiat ni kan, katalah kawan-kawan kita kan, kita ada seorang kawan, dia bisik pada kita, kalau aku mati nanti kan, aku wasiatkan anak aku pada kamu untuk jaga. Tu maknanya orang tu namakan wasi. Wasi tu makna orang yang menerima wasiat. Okey. Wasiat dari orang kepercayaan pemegang harta. Jadilah dia tu amanah. Jadi dia namanya amin. Amin tu mana? Orang yang diamanahkan. Bila dia diwasiat, kalau dia tak nak terima Kak Jam, masa tu juga dia tolak. Kena masa tu juga. Katalah saya dah lupa nama perempuan dah. Kak Jam seorang je saya ingat. Lamanya dah terlupa habis dah nama. Macam mana? Kak Jam seorang je saya ingat. Yang lain terlupa habis. Oh, Datin kat belakang. Saya baru je pergi rumah Datuk Syahrul. Oh, Datin tu. Seorang kita pergi rumah saya tu, Datin. Siapa? Oh, Kak Faridah kat belakang. Tu Kak Zah. Okey, baik. Ingat. Okey. Saya sebenarnya baru balik pada Ipoh 3-4 hari kat Ipoh. Semalam sampai pukul 2 lebih Kak Jam. 2 pagi lebih. Kalau ikut saya, kau tak ada kelas ni, nak tidur semalam kat Ipoh tu. Sebab penat 3 hari 4 hari Kak Jam bergelumang dengan guru-guru kafar, kursuskan mereka kan. Bukan kursus macam nak kata kursus, tak, nak bagi macam mana dia mengajar. Dia nak mengajar sekolah tu apa yang dia nak ajar. Sebenarnya kan hari ni kan, itulah nak kata pun nanti orang kata saya ni pula, tapi ini yang saya nampak. Guru-guru yang mengajar ni kan, kalau dia sendiri tak belajar, macam mana dia nak mengajar?
Sebab tu banyak hukum yang salahnya bagi. Kan? Itulah yang saya nak ni sangat-sangat tu. Tapi nak buat macam mana kan? 3 hari tak cukup. 3 hari cukup. Pukul 8.30 sampai pukul 11.30 malam. 8.30 sampai 11.30. 8.30 sampai 11.30. Saya seorang je cakap. Orang lain diam aja. Kan? Saya seorang je faham. Nak ajak diskusi pun tak tahu. Tu macam manalah. Tu di Perak. Perak pun bukan semua diambil. Bagian utara sikit, Perak tengah sikit, Hilir Perak sikit. Itu ya, tempat lain tak tahu lagi. Saya sampai jumpa PTA tiap-tiap daerah tu. Bukan saya nak, tapi sekesian tengok. Bukan nak minta duit pun. Nak perkhidmatan percuma je pun tak nak juga. Tu macam mana Kak Jam, tak tahulah. Ya, baik. Ni sampai pukul 2 ni mata tak boleh nak ni lagi ni, pedih ni. Ya, baik, tak apa. Baik. Jadi jadi bila orang tu wasiat, maka kalau dia tak boleh terima wasiat, masa tu juga dia cakap, minta maaf aku tak boleh terima wasiat. Kalau dia diam aja, berarti dia terima tak wasiat. Bila dia terima wasiat, maka jadilah dia tu orang yang diamanahkan untuk menjaga harta. Tu dah. Wasiat dari orang kepercayaan pemegang harta. Tengok. Bila kita dah diamanahkan, maka wajib tak kita bertanggungjawab dengan apa yang diamanahkan? Wajib. Sebab itulah tadi masalah tu tak boleh ambil harta, tak boleh kalau kita ambil jadi wali kita tu untuk jaga anak dia, tak boleh ambil. Baik. Okey. Kemudian apabila ayah atau abang, ini orang panggil wali ni. Ayah tu pun wali, abang tu wali. Maka ulama sepakat mengenai kebolehannya, bukan masa kebolehan ni, membolehkan macam tu. Membolehkan mengambil harta anak perwaliannya secukup keperluannya. Macam mana jadi macam ni? Ayah jadi wali, ayah tu memang dah wali dah. Ini masalah harta. Katalah budak tu kan dapat harta daripada entah mana-mana, dapat harta. Bapa boleh tak ambil harta anak sewenang-wenang macam tu? Anak tu belum besar lagi, tak boleh kan? Katalah macam Siti Piramli tu kan, dia pergi dalam gua tu dapat jin kan, yang jin ding kan. Katalah macam tu, dapat harta tu. Boleh jadi macam tu tak Kak Azhar? Boleh jadi tak? Boleh jadi tu. Boleh jadi tu, bukan perkara yang mustahil. Katalah anak tu dapat harta macam tu. Lepas tu nak tunggu si anak tu besar yang boleh mewarisi, boleh mentasaruf, boleh belanja harta tu, tunggu. Bapa tu tak boleh. Bapa tak boleh ambil sewenang-wenang. Tapi di sini dia kata, kalau bapa, ayah ataupun abang, ulama sepakat. Mana ulama sepakat ni? Ulama dalam mazhab ni sepakat, bersatu pendapat mengenai kebolehannya, keharusannya abang, ayah atau abang tu mengambil harta anak perwaliannya, anak yang dia jaga. Harta tu dia jaga. Tapi tak boleh ambil lebih. Ambil tu secukup keperluannya. Baik ia kaya atau bukan kaya. Baik bapa tu kaya, boleh ambil juga. Hatta kalau sekiranya bapa tu kan dia ambil, katalah ada tak berlaku macam ni, bapa dia bagi harta pada anak, katalah dia bagi tanah, ambillah tanah kat sini 2 ekar ni, ambillah, dia bagi pada anak dia, tukar nama, siap-siap dah. Lepas tu bapa ambil balik, boleh tak? Boleh. Boleh sangat-sangat. Tapi kalau anak bagi pada bapa, cuma ambil balik, itu tak boleh. Tapi kalau bapa bagi pada anak, bapa nak ambil balik, boleh.
Baik. Ni jadi sini maknanya kalau bapa tu kaya, abang tu kaya sekalipun, dia boleh ambil harta anak pewaliannya, mana anak yang dia jaga walaupun dia kaya. Apatah lagi lah kalau dia tu miskin. Bapa atau si abang tu miskin, lagi boleh ambil. Kemudian dikiaskan hukumnya dengan wali anak yatim seperti tersebut di atas. Tengok, wali anak yatim. Maknanya kalau anak tu yatim, tak kira yatim piatu ke, sebab dia ada beza tau. Yatim saja dengan yatim piatu lain. Kalau yatim saja, salah seorang je yang tak ada. Bapa meninggal, bapa tak ada. Kalau yatim tu mana mak ada, bapa tak ada, bapa meninggal. Kalau yatim piatu, dua-dua tak ada. Tu beza. Kalau yatim Mustafa, itu cerita kan. Baik. Jadi yatim. Yatim sini ni bapa tak ada, mak aja ada. Seperti sebut atas. Sama juga. Jadi maknanya kalau orang tu memelihara anak yatim, dia buat satu sekolah Darul Aitam untuk anak-anak yatim, dia tak boleh ambil kecuali kalau dia miskin. Kalau dia miskin boleh ambil. Sebab anak yatim, tuan-tuan, saya pergi sekolah anak yatim di Sungai Buloh tu, di Kuang bukan Kuang Kuang oh Kak Jah, Masya Allah. Dia punya ruang makan tu untuk simpan beras makan tu serasanya 5-6 bulan tak habis. Kalau bulan raya haji tu, daging tu tak termakan. Tak termakan, punya banyak orang bagi. Walaupun banyak sekalipun, orang yang mentadbir tu, yang menjaga budak-budak tu sebagai wali tu, dia boleh ambil tak? Tak boleh ambil, kecuali kalau dia miskin. Kecuali kalau si wali tu miskin, boleh ambil. Tapi boleh ambil qadarnya sahaja, keperluan dia sahaja. Nak ambil lebih tak boleh. Nak ambil lebih tak boleh. Baik. Iaitu orang yang mengumpulkan harta untuk keperluan melepaskan seperti tahanan. Dikias pada tu. Contoh dia berlaku macam ni. Tahanan ni bukan tahanan jenayah tau. Contohnya gini. Orang Islam berperang dengan orang kafir. Orang Islam perang dengan orang kafir. Lepas tu ada orang Islam yang tertawan. Nak melepaskan dia, orang kafir minta duit. Orang kafir minta duit. Jadi kita nak lepaskan dia ni. Kita pun kumpul, kutip dana. Dana tu boleh tak orang yang kutip tu ambil? Tak boleh. Tapi syaratlah, kalau dia kaya. Kalau dia miskin, boleh. Tu senang aja. Sebab tu dia kias atas jalan tu. Kalau dia miskin, boleh. Dia nak lepas dengan kawan dia. Orang kafir tu minta 1 juta contoh. 1 juta ambil. Kita pun kutip dana untuk lepaskan kawan tu, dapat 1 juta. Boleh tak dia ambil perjalanan tu? Tak boleh ambil, kecuali kalau orang yang kutip dana tu miskin ataupun fakir. Bolehlah dia ambil untuk perbelanjaan sahaja, sekodarnya sahaja. Lebih tak boleh. Ni buat tahanan ni bukan tahanan orang jenayah untuk lepaskan dia. Tak, bukan macam tu. Ini kalau tahanan perang, orang kafir tahan orang Islam. Baik, maka jika ia fakir, fakir miskin, fakir lagi lah kan, miskin pun boleh, diperbolehkan ikut makan harta tersebut. Bolehlah kalau dia miskin. Okey, ingat tak dulu definisi fakir ataupun definisi miskin? Apa definisi fakir? Apa definisi miskin? Sekarang benda tu dah berubah tau. Dia berubah, bukan berubah definisi, berubah keadaan, berubah suasana. Apa makna fakir? Fakir tu ialah orang yang tak ada sumber langsung. Tak ada sumber langsung pendapatan dia, tak ada pendapatan langsung. Satu.
Ataupun orang fakir ni ada sumber pendapatan, tetapi pendapatan dia itu di bawah paras separuh daripada keperluan. Contohnya, dia perlu satu hari RM10, tetapi dia dapat kurang daripada RM5. Maka itu dinamakan fakir. Tapi kalau orang miskin, dia ada usaha ataupun dia ada sumber, tetapi dia dapat tak cukup keperluan. Seperti dia perlu RM10, tapi dia dapat RM8 ke bawah, ataupun RM9 ke bawah, tak cukup RM10, maka itu dinamakan miskin. Ataupun kita ambil satu definisi lain. Okey, contoh Kak Jam ada harta banyak, contoh. Lepas tu Kak Jam nilaikan semua harta tu, nilaikan semua harta yang kita ada, rumah, kereta, anak perabot dalam rumah, kenderaan kita ada, apa sajalah yang kita, harta kita, tanahnya, itu semua nilai. Okey, dapatlah nilai itu, katalah 5 juta. Contoh, dapat nilai tu 5 juta. Okey, 5 juta ni kalau Kak Jam makan, habis tak sampai umur ghalib umat Muhammad? Tak habis. Kalau tak habis, kaya. Jadi maknanya kan, okey macam ni. Jumlah 5 juta tu Kak Jam belanja, tapi belanja muktadil lah, muktadil. Takkan dapat nilai tu beli pula dekat Port Dickson pula banglo. Tu tak jadilah. Yang muktadil tu maksudnya kebiasaan kita makan sikit-sikit gitu kan. Okey, kalau tak habis, mana cukup kita keperluan kita sampai umur ghalib tu, ada lebih lagi, maka dinamakan kita kaya. Tapi kalau sekiranya jumlah harta yang kita nilai itu kan tak boleh, tak cukup, maka tak cukup, tak sampai bertahun, tak sampai setahun pun habis dah, itu fakir namanya. Tapi kalau separuh daripada umur tu, nak sampai ke separuh, namanya miskin namanya. Kita dalam bab ni kan, ada kat Teluk Intan, ada orang tanya, Ustaz, saya ni miskin ke kaya Ustaz? Dia tanya saya, mana aku tahu kan? Dia tanya saya macam tu, mana saya tahu? Habis dia nak tanya, miskin fakir tu macam mana? Lepas tu saya jawab, tuan ada kerja tak? Ada kerja. Cukup tak untuk keperluan? Cukup makan je. Cukup makan tu boleh, ada lebih tak? Ada lebih sikit dia kata. Ada lebih sikit dia kata. Tapi tak cukup untuk sehari hidup, untuk lama-lama tak cukup. Itu namanya miskin. Kan? Kalau macam tu, saya ni boleh terima zakat lah. Apa pasal tak boleh pula? Namanya miskin, boleh terima zakat. Walaupun dia ada rumah, walaupun dia ada kereta, kenderaan, kalau macam tu keadaannya, boleh dibagi zakat pada dia. Bukan susah sangat ni. Ini ada yang kata begini, dia timbul tu kata begini. Tapi ini sangkut dengan kerajaan lah. Cuma bukan sangkut kerajaan tu marah kerajaan, tak ni. Kerajaan kata nak bagi zakat mesti pada amil dia kan. Dia kata macam tu kan. Orang tanya, adakah wajib macam tu? Saya kata tak wajib. Nak bagi pada amil pun boleh. Pasal apa? Sebab amil tu salah satu daripada asnaf. Amil tu salah satu daripada asnaf. Asnaf tu ada berapa? 8. Jadi bila kita 8, banyak asnaf, boleh kita bagi pada amil, boleh bagi pada fakir, boleh bagi pada miskin, boleh bagi pada mu'allaf, boleh bagi pada orang yang berhutang. Boleh belaka nak bagi sendiri, tak ada hal. Kecuali lah kalau kerajaan, siapa tak bagi pada kami, kerajaan dipenjara. Yang tu lain lah pula. Itu bab lain, itu bab lain. Okey. Habis kemudian bagi wali si ayah ataupun abang. Wali tu yang jaga harta budak tu ayah dia, atau bapa budak tu, atau abang budak tu, berhak menerima anak mahjurnya melakukan sesuatu yang tidak ada imbalan upahnya. Tengok,
Berhak tak si bapa memerintahkan anak yang dia jaga tu untuk bekerja? Berhak. Ataupun berhak tak abang tu untuk memerintahkan si adik yang dia jaga tu untuk buat kerja, untuk dapat imbalan, untuk dapat upah? Boleh tak? Boleh. Walaupun budak tu ada harta sekalipun boleh. Sebab bila dah macam tu, mahjur tu maksudnya mahjur alaih. Mahjur tu maksudnya yang dihajar, yang ditahan, maksudnya di bawah tangan dia. Bapa tu, anak tu di bawah tangan dia. Abang tu, adik tu bawah tangan dia. Dia nak perintah buat apa boleh. Tu bagi mahjur tu. Okey. Mahjur yang ditahan di bawah dia lah. Melakukan sesuatu. Ataupun tak dibagi upah. Sesuatu yang tidak ada imbalan upahnya. Dia suruh kerja tapi tak nak bagi upah. Boleh? Serta tidak membuat dirinya mudarat. Tapi suruh buat kerja, jangan sampai budak tu mudarat lah. Suruh sapu sampah, suruh kutip pinggan, suruh basuh pinggan, suruh masak contohnya. Tapi tak nak bagi upah. Boleh? Tak nak bagi upah pada budak tu boleh. Baik. Lain halnya menurut pendapat orang yang memantapi bahawa diperbolehkan memukulnya. Tengok ya. Ada kumpulan ulama mengatakan suruh buat kerja tak bagi upah boleh, tapi jangan sampai dipukul. Dipukul tak boleh. Kalau dia tak nak buat kerja, tak boleh paksa, tak boleh pukul. Tapi ada juga kumpulan ulama yang mengatakan, kuat mengatakan boleh memukul, boleh dipukul budak tu kalau dia tak nak bekerja. Tapi pandangan ni, pendapat ni dhaif. Pandangan ni lemah. Okey. Kemudian kata dia, An-Nawawi mengeluarkan fatwa. Imam Nawawi lah ni, mengeluarkan fatwa bahawa apabila seseorang memperburuh cucu laki-laki, dia suruh datuk tu, suruh cucu dia bekerja dengan dia, jadi buruh, jadi suruhan dia, cucu lelaki, dan anak wanitanya, anak perempuan dia, anak perempuan bagi seseorang, okey, maka wajib memberi upahnya hingga anak itu baligh. Macam ada beza ni. Jadi bila sebut cucu, maka dia adalah datuk. Wali itu adalah datuk. Bila sebut anak perempuannya, maka wali itu adalah bapa. Jadi boleh tak si bapa ni memerintah kepada anaknya bekerja di bawah dia, tapi baiklah, maka wajib beri upahnya hingga anak itu balik. Kalau datuk suruh cucu bekerja, maka wajib datuk kena bagi upah sampai anak tu balik. Macam tu anak perempuan tu, kalau anak perempuan dia tu kerja bawah bapa dia, maka wajib si bapa bagi upah dia. Wajib bagi. Dan pandai berbuat. Maksud pandai buat ni ialah bila dah balik, dia pandai tasarruf harta dia. Itu kena bagi, wajib bagi. Wajib bagi sekalipun tidak dengan paksaan. Bukan dengan paksaan sekalipun. Dia dah suka hati anak cucu tu nak je kerja dengan datuk, boleh. Itu pun sampai dia balik kena bagi. Maknanya kalau dia belum balik tak payah bagi, tak apa. Tapi bila dah balik wajib bagi. Bila sampai umur wajib bagi. Macam tu anak perempuan ni, anak kerja dengan bapa. Kalau sebelum balik bapa nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun boleh. Tapi kalau dah balik, wajib bapa tu bagi pada anak perempuan yang kerja dengan dia. Walaupun bukan dia paksa, bukan dia yang suruh, dia yang nak. Dia yang nak. Ada kawan saya seorang, dia buka kedai. Dia buka restoran, kedai makan, tuan-tuan. Kalau saya teringin nak makan apa tu, lencop kecil cengkau, chicken chop ke chop apa chop tu tak tahulah. Pergi kedai dia katnya. Pergi kedai dia. Saya kalau pergi tu duduk tu sampai tu nak bayar tak nak duit. Tu orang panggil malu Allah tu, kita payah nak pergi kedai macam tu. Kalau dia ambil duit, kita tahulah dia kawan tak nak ambil duit. Tak nak, itu hak dia kan. Baik. Dia suruh anak dia semua kerja dengan dia. Tak ada siapa anak dia kerja dengan, walaupun ada BA, ada pun tak nak, dia suruh kerja dengan dia juga.
dia bagi upah. Dia bagi lah. Kahwinkan anak dia, dia kahwinkan, duk kerja dengan dia. Padahal anak dia bukannya tak pandai. Anak dia ada masuk UiTM, tapi semuanya apa dia kerja dengan dia. Ada degree tapi bakar daging tu. Lencop. Burger ke lencop ke apa tak tahulah. Baik. Jadi boleh je. Tapi bagi upah wajib lah sebab dah balik lah. Okey. Jikalau anak itu telah pandai, maksudnya dah sampai umur balik, dah sampai tasarruf harta, berbuat, anak Rashid tu orang cerdik lah, maka tidak lagi wajib memberi upahnya kecuali apabila dengan paksaan. Kalau bapa tu paksa kerja, maka wajib dia kena bagi upah. Tapi kalau dia saja-saja nak kerja, itu terpulang mudah bapa atau bulan dah tatuk lah, nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun boleh. Ini siapa ni? Ini Imam Nawawi punya hukum. Imam Nawawi fatwa lah. Hukum seperti ini berlaku pula pada selain abang dan ibu. Maksudnya lain pada abang, lain pada ayah. Hukum macam tu juga boleh juga. Katalah orang lain. Tapi dia paksa, masa wajib kena bagi upah sampai dia balik tu. Setelah sampai balik. Tapi kalau dia nak sendiri, yang tu terpulang lah. Tak ada paksaan, kita tak suruh pun, tapi dia saja-saja nak kerja dengan kita. Yang tu terpulang pada kita lah. Nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun tak apa. Okey, kemudian Al-Jalal Al-Bulqini berkata, ini semua ulama dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kata dia, apabila anak kecil tu maksudnya ialah anak yang belum baligh, anak yang belum sampai umur lagi, memiliki harta tidak berada di tempat, maksudnya tempat tinggalnya lain, harta tu berada di tempat lain, duduk di Shah Alam, tapi hartanya tu ada di Al-Ustaz, ada di Kedah, ada di Penang harta dia, tapi dia duduk Shah Alam. Lalu walinya dengan harta sendiri menutup nafkahnya dengan niat minta ganti kembali setelah berada di tempat. Tengok ya, tengok hukum anak kecil ada harta, tapi harta tu ada tempat lain. Dia ada harta tapi harta tempat lain. Si wali ni kan boleh tak bagi nafkah, ataupun bagi nafkah tapi minta ganti balik. Contohnya wali ni bukan masalah bapa ni masalah bukan bapa bukan abang. Baik, katalah orang lain, datuk ke, bapa saudara ke, jaga budak tu. Boleh dia tak nak ni bagi nafkah tapi dia minta ganti, boleh. Kalau nak bagi, dia minta ganti. Macam tu. Tapi bila? Setelah hartanya berada di tempat. Bila harta tu dikembali balik tempat kanak ni duduk, maka boleh minta ganti. Tapi maka wali boleh minta ganti jika dia tu ayah atau abang, kerana mereka memegang kekuasaan dua pihak, ijab dan qabul. Ni masalah ni kan berbelit-belit ni. Masalah ni berbelit-belit ni. Okey. Jadi kita baca dulu. Apabila anak kecil memiliki harta, harta tu tidak berada di tempat dia tinggal, lalu walinya dengan harta sendiri, wali tu dengan harta wali tu sendiri pergi menutup nafkah ni, maknanya pergi ambil harta budak tu. Jadi bila dia pergi tu, dia guna tak dia punya harta dia? Dia guna belanja tak? Baik. Yang itu dia kata dengan niat minta ganti kembali setelah ambil harta tu sampai tempat dia, maka dibenarkan untuk dia ambil balik. Yang ini umum. Boleh berlaku, bukan bapa ke atau bapa sendiri ke atau abang ke, boleh berlaku. Baik. Apatah lagi, maka wali boleh minta ganti jika dia tu ayah atau abang. Lagilah boleh. Kalau orang lain pun boleh, ayah dengan abang lagilah boleh. Apa sebab?
Kerana mereka memegang kekuasaan dua pihak, ijab dan qabul. Bila budak tu belum balik, maka ijab dan qabul, pembelian ke apa ke, terserah pada wali. Kalau wali tu abang, maka abanglah yang ijab dan qabul bagi pihak si adik. Kalau bapa, bapa lah yang memegang ijab dan qabul bagi pihak si anak. Sebab anak, walaupun harta tu harta anak, tapi kalau bapa nak beli guna harta anak untuk si anak, anak tak boleh ijab kabul. Anak tak boleh. Pasal apa? Sebab mereka belum jadi ahli ijab dan kabul. Masa kita baca kitab ni mula-mula, bab muamalah tu, bab jual beli tu, saya disebut, budak-budak ni boleh jual beli tak? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab budak-budak ni bukan ahli bagi ijab dan qabul. Seorang aja ulama dalam mazhab Syafi'i kan, seorang aja yang katakan membolehkan, tapi bukan barang yang banyak-banyak. Sekadar nak beli coklat 2, 3, 4 biji, nak beli nasi lemak sebungkus 2, tu budak boleh lah. Tapi budak beli ada ijab qabul tak? Tak ada. Tapi Imam Nawawi kata boleh. Pasal apa kata boleh? Sebab yang dia beli tu memang tuan tu nak jual. Anak boleh lah. Itu dipanggil apa? Ada dah istilah dalam hukum fiqah tu ada sebut tu. Dia kata benda tu memang dah jelas nak jual. Kecuali kalau kapasiti yang banyak. Pergi Medan tu 2, 3, 4 troli. Yang itu wajib kena ijab dan qabul. Tapi yang tu budak tak boleh. Tapi guru saya tuan-tuannya punya waraknya dia, guru saya ni punya waraknya dia, dia tak suruh anak dia pergi beli gula ke tak, dia suruh abang yang dah balik ataupun anak dia balik, yang kecil-kecil tak suruh, walaupun kedai dekat ya, tak suruh. Pasal apa? Sebab dia takut bila anak tu beli, jual beli tak sah, tak ada ijab, tak ada qabul, jual beli tak sah. Bila jual beli tak sah, makan rosak kita punya hati tuan-tuan. Okey. Lain halnya apabila bukan ayah atau abang sekalipun hakim. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau masalah bukan abang bukan ayah ni, walaupun hakim sekalipun, tak boleh minta ganti balik. Kalau macam tu, yang tadi tu khas untuk bapa dengan abang lah. Tetapi bagi hakim boleh mengizinkan orang lain menutup nafkah. Ini bukan menutup tu, menuntut nafkahnya. Bukan menutup, menuntut nafkahnya. Lalu mengganti kembali daripada harta anak tadi. Dia tuntut harta tu balik, boleh? Ganti balik. Okey. Segolongan ulama mengeluarkan fatwa. Fatwa, tapi golongan ulama ni dia tak sebut mana-mana, wallahu a'lam lah. Tapi adalah ulama yang kata macam tu. Fatwa mengenal seseorang yang memiliki piutang atas ayahnya, lalu si ayah mendakwakan bahawa hutang itu untuk nafkah orang anak tadi. Ni macam mana masalah ni? Bapa ada hutang pada seseorang. Kita baca mengeluarkan fatwa mengenai seorang yang memiliki piutang atas ayahnya. Okey, macam ni. Ada orang berhutang dengan si bapa. A berhutang dengan B. B itu bapa kepada C. Contoh A berhutang dengan B. B itu bapa bagi C. Okey. Lalu si ayah mendakwakan, dia mengaku, dia mendakwa, dia buat dakwaan bahawa hutang itu untuk menafkahi orang anak tadi. Kalau macam tu bahasa ni berbelit kejam. Macam ni, yang betulnya macam ni. Bapa ada hutang kepada orang lain. Macam tu. Pasal apa bapa tu berhutang? Bapa tu mendakwa dia berhutang kerana nak memberi makan, nak nafkah anak yang dia jaga. Baik, bahawa jadi bahawa dengan bersumpah si ayah atau wali warisnya boleh dibenarkan dakwaannya tersebut. Jadi kan kalau jumpa depan qadi, sebab bila si bapa tu berhutang kerana nak bagi makan anak yang dia walikan, maka
Si bapa ni tadi, tuan-tuan sekalian, boleh ambil harta anak sebagai ganti. Tapi kalau anak tu kata tak boleh, maka jumpa qadi, jumpa pada qadi, jumpa hakim. Maka hakim nak membenarkan si bapa tu dia berhutang kerana nak bagi makan anak pewalian dia, maka berhajat kepada sumpah, wallahi aku berhutang untuk bagi makan anak pewalian aku. Wabillahi watallahi, kena bersumpah depan si qadi atau si hakim, barulah dibenarkan. Kalau tidak, tak dibenarkan. Sebab tu tuan-tuan, dalam hukum Islam ni kan, sumpah main peranan. Padahalnya sumpah tu bukan boleh dibuktikan dengan nyata, tak boleh. Bukan boleh dibuktikan dengan nyata, tak boleh. Tapi sumpah tu main peranan. Sumpah tu main peranan. Contoh gini ya. Kak Jam katalah mendakwa, Kak Jam mendakwa si fulan ni telah melakukan bagian-bagian, tapi tak ada saksi. Si orang tu pula dia mengingkari, dah aku tak buat. Maka nak benarkan Kak Jam tu, maka Kak Jam kena bersumpah. Macam si suami tuduh isteri berzina, sedangkan tak ada saksi. Bila si suami tu bersumpah, maka si isteri kena rejam. Untuk mengelakkan si isteri kena rejam, isteri buat apa pula? Bersumpah juga. Duduk sumpah. Bila duduk sumpah, automatik dua-dua tu terpasah, automatik bercerai. Tak boleh rujuk. Kalau cerai macam tu, tak ada rujuk. Hatta kata guru saya Datin, sampai ke dalam syurga tak boleh sekali. Kata guru saya lah. Dia kata sampai dalam syurga. Katalah mungkin dua-dua ni beriman, akhirnya masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Tak boleh nak guna, tak boleh. Allah, beratnya kalau masuk sumpah. Lepas tu main peranan, sumpah tu main peranan. Saya fikir-fikir, kenapa sumpah main peranan? Sebab iman dalam hati kita ni tuan-tuan, kalau kita ada iman betul-betul, berani tak sumpah. Berani je tak sumpah. Jangan ya. Kita takut macam ni tau. Sumpah tu kalau tak benar, dia akan turun balak, musibah tu mesti kena, kan? Sebab tu kalau orang yang betul beriman, yang walaupun dia buat, dia tak nak sumpah. Dia tak sumpah. Pasal apa? Sebab dia takut sumpah. Sebab tu sumpah laknat tu akan turun pada dia. Jadi kalau betul nak sumpah, memang ada peranan sumpah tu dalam hukum Islam, memang ada sumpah ada. Tapi sumpah tu bukan boleh dibuktikan, tak boleh. Semua tu tadi kan, macam suami tuduh isteri berzina. Jadi bila jumpa qadi, kamu ada saksi tak? Tak ada saksi. Kamu sumpah dia berzina. Dia pun wallahi, isteri aku sekian-sekian kan berzina. Isteri wallahi tallahi wallahi sumpah macam tu berzina. Maka bila macam tu, qadi sabitkan hukum zina tu atas si isteri. Jadi tak ada saksi, tak boleh hukum. Sebab sumpah aja. Si isteri nak mengelakkan dia kena hukum, dia buat apa pula? Dia pun sumpah. Okey, salah satu daripada dua tadi, suami isteri tu mesti ada siapa-siapa yang benar ke, atau dua sekali salah ke, atau salah satunya benar. Nampak? Tapi boleh dibukti tak? Tak boleh dibuktikan. Tu main peranan. Sumpah tu memain peranan besar. Sebab tu jangan sumpah ikut-ikut dan. Jangan sumpah ikut-ikut dan kita nak sumpah, jangan. Sebab bahaya besar. Faslun hawalah. Ni nak baca dah ni. Lagi 5 minit. 5 minit lagi. Nak baca tak? Baca. Baca. Faslun hawa, dia boleh baca dua ni. Hawalah, hiwalah. Boleh baca dua. Apa dalam bab muamalah ni ada satu bab namanya
hawalah ataupun hiwalah. Kan tak? Itu maksudnya kan mana tahawul tu tahawul tu maksudnya berpindah, bertukar. Apa pindah apa, tukar apa? Tengok, pemindahan tanggungan hutang. Boleh. Dalam hukum syarak boleh. Saya buat gambaran gini ya. Saya buat gambaran dulu. Supaya nampak gambaran hiwalah tu macam mana? Okey, baik. Okey. Katalah saya berhutang dengan Kak Jam. Okey. Saya berhutang dengan Kak Jam. Saya wajib bayarlah. Kan? Wajiblah saya bayar pada Kak Jam sebab saya hutang. Apa itu? Datin berhutang dengan saya. Datin berhutang dengan saya. Ni contoh je Datin ni, jangan kata bila aku hutang. Saya tak ada hutang. Contoh je ni. Baik. Okey. Boleh tak saya pindahkan Kak Jam? Kak Jam punya, saya punya hutang Kak Jam tu, Kak Jam minta pada Datin. Sebab Datin hutang saya. Boleh tak? Boleh. Itu namanya hiwalah. Itu namanya hiwalah. Boleh lah. Tapi dia ada syarat. Bukan boleh gitu-gitu je tak. Dia ada syarat. Semalam kan tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan perempuan sekalian. Tapi yang ni nak cakap pun susah juga. Nanti kata lawan dengan sultan pula. Saya bukan berhajat lawan sultan ni. Tak. Nak ceritakan tuan-tuan ya. Zaman kita ni kan, hari ni Jumaat kan. Jumaat masih lagi dekat Selangor ni masih lagi tak, tapi dia jemputan kan? Tak ada. Dia boleh masuk saja. Boleh masuk ya? Dia kena register kan. Tu register tu maksudnya dia kena jemput lah tu kan. Baik kan. Ini berlaku di negeri lain lah. Tak usah kira Selangor lah, berlaku di negeri lain kan. Nak cakap pun serba salah Kak Jam, tapi nak kena cakap kan. Ada setengah orang, tapi di negeri lain tau, bukan di sini, bukan Selangor. Sebab terhalangnya Jumaat tu dah lama, mereka himpun orang sembahyang dalam rumah. Himpun orang jiran-jiran tu sembahyang dalam rumah. Tapi tak mau cerita, saya tak mau cerita negeri mana, tempat mana, saya tak nak cerita. Kan? Lepas itu tuan-tuan tanya pada saya. Anak saya kata tidak sah. Dia kata mana boleh Ustaz? Ada orang lawan Kak Jam. Ada orang lawan. Mana boleh Ustaz? Itu wajib sembahyang Jumaat tu, wajib apa-apa kami. Aduh, saya kalau berdepan dengan orang yang macam rimau ni, payah saya nak menjawab. Kan? Dia jawab dengan garang, mana boleh orang macam kan? Ini wajib ni sembahyang, ini Jumaat ni wajib gini. Saya kata satu je. Sembahyang Jumaat ni individu ke atau jamaah? Jamaah. Nak menentukan sah ataupun tidak solat Jumaat bergantung kepada jamaah. Ada syarat. Bukan tak ada syarat. Bukan individu. Bukan individunya solat individu tak. Kalau zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu individu. Kalau pun sembahyang Jumaat sekalipun, tapi dia bergantung kepada individu. Tu yang buat pahala jamaah tu lain pula. Ini Jumaat ni bergantung kepada jamaah tu sendiri. Kalau jamaah tu tidak sah, maka Jumaat tak sah. Jadi tuan-tuan buat macam tu dah namanya darurah. Dah kerajaan tak bagi sembahyang Jumaat dengan sebab ada sesuatu asbab yang membahayakan. Patuh je lah. Bila patuh je lah. Adakah Jumaat tu jadi berdosa? Tidaklah. Tak adalah berdosa. Macam tu. Ada syarat dia. Jadi jenuh berlawan lah. Sampai dari solat sampai kuliah maghrib tu patutnya berhenti, masuk isyak berhentilah. Tak, ini sampai 10.30 tak berhenti lagi. Pasal penat jadinya. Jadi jangan jadi macam tu. Tengok kita mengaji tu, tengok apa yang dalam kitab tu, apa yang dihuraikan, kita fikir. Baik. Ada syarat. Jadi nak pindah macam tu saya hutang Kak Jam. Datin hutang saya. Saya pindahkan hutang tu, Kak Jam minta hutang saya,
ambil pada datin. Sebab datin hutang saya. Itu namanya hiwalah. Boleh dengan syarat. Dengan syarat. Okey. Kemudian tengok mula-mula tajuk syarat sah hawalah atau hiwalah tu, yang pertamanya sirah. Sirah tu apa dia? Lafaz. Sirah tu lafaz. Hawalah atau hiwalah tu menjadi sah nak dilakukan dengan adanya sirah. Sirah tu bergantung dengan ijab dan qabul. Kalau Kak Jam kata gini saya suruh Kak Jam ambil hutang Kak Jam kat saya, atas saya tu pada datin. Kak Jam kata aku tak nak. Boleh tak? Tak boleh, sebab ijab dan kabul tak ada. Itu syarat dia, tak boleh lah. Sebab Kak Jam yang punya duit, Kak Jam kata aku tak nak, aku nak minta kat kau juga, kat hang juga. Aku tak pi kat online dah. Aku nak kat hang juga. Macam tu masa tu terbatal hiwalah. Tak boleh. Syaratnya okey ustaz, saya terima minta kat datin. Saya lepas tak saya? Lepaslah. Macam tu. Ya tak? Itu ijab kabul. Ijab oleh muhalil, pihak yang memindahkan tanggung hutangnya atau pihak yang memindahkan tanggung hutang. Saya lah. Misalnya hutangku kepada saya, pindahkan tanggungannya kepada si fulan. Dalam contoh saya tadi ni, hutang saya pada Kak Jam, saya pindah pada datin. Mana datin yang tanggung hutang saya. Datin punya hutang kat saya hilanglah, lansai lah, sebab dia tolong bayar, dia bayarkan pada Kak Jam. Ada syarat lagi. Okey. Atau hartaku pada si fulan saya jadikan untukmu. Ini pun boleh. Nak apa ni, ijab kabul macam ni boleh. Hartaku yang pada si fulan aku jadikan untukmu. Macam contoh saya macam ni kan. Harta Kak Jam pada saya tu saya serahkan pada datin. Macam tu. Jadi nama hiwalah. Okey. Dan kabul oleh si muhtal. Pihak yang hak piutangnya dipindahkan. Kak Jam punya hutang, Kak Jam punya harta yang saya hutang tu pada saya, patut minta pada saya pindah pada datin. Tu dengan tanpa mengantungkan sesuatu. Nak sah tu dia tak boleh gantung dengan sesuatu. Tak boleh gantung dengan sesuatu. Maksudnya gini, ada jika Kak Jam saya pindahkan hutang saya atas Kak Jam tu pada datin jika hujan. Tak boleh, sebab kait. Jika panas, tak boleh, pasal dia kait. Kalau tak kait tak apa. Baik. Misalnya yang sahnya pindahkan hakku. Pindahkan hakku maksud pindah hak saya tadi kena bayar hutang pada Kak Jam. Pindahkan hak aku, pindahkan hutang tu pada datin yang bayar, sebab datin hutang dengan saya. Contoh macam tu. Boleh tak? Boleh. Dalam hukum syarak dibolehkan. Tapi inilah syarat dia. Mesti ada sirah, mesti ada ijab dan qabul. Maksudnya mesti ada redha daripada pihak orang yang memberi hutang. Kalau orang beri hutang kata aku tak nak, Kak Jam dekat Penang dia tu, hang yang hutang, hang kena bayar. Macam tu. Mana boleh aku boleh pindah ke orang, dia kata. Yang tu maknanya Kak Jam saya lah kena bayar balik lah. Macam tu. Okey. Ni bawah ni B, kerelaan muhil dan muhtal. Ingat bila sebut muhil tu siapa dia? Pihak yang berhutang yang pertama. Contoh saya lah, muhil tu contoh saya tadi lah. Muhtal tu siapa muhtal? Muhtal tu Kak Jam. Jadi kerelaan muhil dan muhtal tak termasuk pihak yang ketiga. Selain sirah juga adanya kerelaan muhil dan si muhil dan si muhtal. Kena ada dua lah. Saya pun boleh pada pihak Kak Jam pun boleh juga. Saya hutang Kak Jam, tapi dia nampak saya ni macam lambat nak bayar kan. Lepas tu buat macam mana? Ustaz, ada tak orang hutang Ustaz? Ada. Datin hutang saya. Saya minta kat datinnya lah.
Betul kata, okeylah, bolehlah. Macam tu. Maknanya si ijab tu datang dekat jam sendiri. Okey. Boleh, tak ada syarat itu. Kemudian tidak disyaratkan adanya kerelaan dari muhal alaih. Muhal alaih itu contoh kita kat sini pihak yang ketiga. Pihak yang atasnya dibebankan pemindahan tanggungan hutang. Datin tadilah. Kan? Itu tak berhajat. Yang pentingnya si muhil dengan si muhtal. Orang yang berhutang yang pertama dengan orang yang memberi hutang. Dua-dua tu kena ada redha meredai. Kalau tak redha, tak boleh. Kau jangan kata, tak boleh. Ustaz kena bayar juga. Saya pun kena bayar. Cari duit, bayarlah. Okey, kalau kata, tak apalah. Nanti saya minta pada datin lah. Yang tu namanya hiwalah. Okey. Dua je syaratnya pun. Dengan terjadinya hiwalah ataupun hawalah, maka piutang muhtal pindah kepada muhal alaih. Pindah kepada muhal alaih. Yang ditanggung atasnya. Muhal alaih itu maksudnya yang ditanggung atasnya. Kalau muhal tu yang ditanggung. Kalau muhtal tu yang dia bagi hutang. Baik. Jadi kata dengan terjadinya hawalah, maka piutang muhal berpindah ke muhal alaih. Muhil menjadi bebas dari tanggung hutang. Saya lah dengan muhtal, dan muhal alaih bebas dengan hutang kepada muhil. Jadi datin bebas hutang daripada saya, tak ada kena bayar. Semua datin kena bayar dekat jam je lah, habis kisah. Jadi apa sebab syarat membolehkan macam tu? Apa sebab? Sebabnya Kak Zah kan, sebab nak memudahkan. Kalau kita kira ada 3 ni, 2 hutang, tapi bila buat hiwalah ni 1 je jadi. Asalnya 2 hutang, datin hutang saya hutang kat jam. Tapi bila buat hiwalah ni tinggal 1 je. Nampak satu, nampak tak? Tinggal 1 je. Jadi nak meringankan, boleh lah nak meringankan. Okey, akibat ataupun disebut si bahasa di sini kan, akibat. Sebenarnya bukan kata akibat. Sebenarnya kalau bahasa mudahnya sebab terjadinya hiwalah. Bukan akibat terjadinya hiwalah. Ada sebab ataupun asbab terjadinya hiwalah. Dan menurut ijma' ulama, berpindahlah hak muhtal kepada tanggungan muhal alaih. Ini kita berhenti ni, panjang. Panjang. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Jadi masalahnya muhil tu kat jam tu kena tuntut. Sebab masalah hutang bila dah redha, bila dah ada kerelaan, ada pihak yang ketiga tu muhal alaih tu dia wajib. Kalau tak bayar, boleh bawa mahkamah, masuk mahkamah. Boleh. Sekarang hari ni kan mahkamah tidak bersangkut dengan adakah mahkamah sukuk hutang, ada tak? Ada, sebab hutang kita tak ada, asalnya tak ada kan. Dia tak boleh, dia tak boleh tak bayar, dia kena bayar juga. Kalau dia tak bayar, Kak Jam boleh bawa ke mahkamah. Contoh, boleh bawa ke mahkamah. Macam tu. Oh, tak kira walaupun sekupang. Tak, sekupang tu nama hutang tak? Tapi kita kan, alah tak apalah, tak ada apa-apalah, bagi gitu aja kan. 10% je pun ada. Tapi hutang lah namanya. Wallahu alam. Ada lagi? Lepas. Sebab dah ada keredaan pada Kak Jam, pada yang pertama orang beri hutang. Saya pun kalau nisbah dengan datin tadi, saya yang memberi hutang. Lepas juga. Lepas juga. Sekarang tinggal 1 je lah. 1 tu datin wajib kena bayar pada Kak Jam. Itu je, tinggal 1 je. Yang lain terlepas. Ya.
Bila dah jadi macam tu, ya, baik. Sebenarnya Islam kita ni, agama kita ni bukan jumud, kan? Ya, dia bergantung kepada batal ijab kabul yang pertama, ijab kabul yang kembali balik boleh. Ijab kabul kali kedua boleh, tak ada masalah. Tapi itu bergantung kepada kerelaan orang yang pertama. Saya tadi rela tak? Boleh tak? Kau tak nak? Tak boleh ya? Okey, ada lagi? Ya. Baik, ada rupanya ya. Apa dia? Sumpah, ha? Tak ada hitam putih, tak ada kertas, tak ada surat. Oh, itu dalam geran tak ada nama dia. Okey, baik. Tak, yang itu Kak, bukan masalah sumpah. Dia macam ni. Sumpah tu, dia bukan boleh sumpah ikut suka-suka suruh, tak. Sumpah ni mesti di hadapan qadi, di hadapan hakim. Maknanya kalau kita adik-adik, hang sumpah. Tak, aku pula sumpah. Mana boleh? Sebab dia mesti depan qadi. Okey, dalam masalah akad ni kan, nak selesai macam mana? Kakak yang mendakwa tadi, tanah tu bapak bagi pada aku 1 ekar. Ada saksi tak? Tak ada, tak boleh. Dia kena saksi. Ataupun dia kena ada surat hitam putih. Walaupun dalam geran tak ada nama dia, sekalipun macam tu, tapi ada surat yang ditandatangani oleh bapa mengatakan dia menyerahkan tanah seekar sekian kepada tangan si fulan. Mesti ada surat. Kalau tidak, pendakwaan tak terpakai. Tak boleh, tak boleh terima lah. Sebab dia tak boleh mendatangkan saksi ataupun hitam putih, tak ada lah. Kalau dia nak juga, nak ambil hak orang lah. Mana boleh ambil hak orang? Faham tak? Tak selesai. Dia kena faham, memahami di antara dua pihak ni. Kalau dia minta juga berpakat adik-beradik, bagi je lah dia nak sangat. Boleh ya? Boleh ya? Itu timbang rasa tu. Ya. Tak. Nak masalah saksi zina ni, minta maaf ya, cakap hari Jumaat ni, dia kena nampak keluar masuknya kemaluan. Seperti nampaknya masuk batang celak ke dalam bekas celak. Nampak. Kalau sekadar berdua-duaan, tak boleh lagi. Okey, cukup. Wallahu a'lam. Ya. Dia beroperasi pagi. Oh, insya-Allah. Siapa nama dia? Tak tahu. Fahni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya kasir jud ya wasi'al ata ya khafir tuf ya jami sana ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta
lam tazal zaka ahla ya miyasyara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir fatasasi ala kasir Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kathiru anta alimun biha wa khabir Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yura warhamna biqudratika alaina fala danhakata syukwatana wa raja'una Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tabatan qabla maut وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وآمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim selamatkanlah sahabat kami ya Allah yang menjalani pembendahan pada pagi ini ya Allah kuatkan hatinya ya Allah sabarkan dia ya Allah dengan sabar yang cantik ya Allah dengan sabar yang indah ya Allah ya Rahman ya Rahim jagakan hatinya ya Allah ampunkan dosa-dosanya ya Allah tambahilah segala pahala-pahala kesabarannya ya Allah ya Rahman ya Rahim mudah-mudahan ya Allah Engkau berilah kesudahan yang baik atas dirinya ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.